Kita bercakap tentang vaksin COVID-19, hentikan stigma negatif terhadap vaksinasi ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita terus saja menghubungi tetamu kita secara pensuliman dalam talian ataupun secara Skype bersama dengan Tuan Fahmi Hassan yang juga merupakan pegawai farmasi program perkhidmatan farmasi. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Encik Fahmi bersama dengan kami untuk kita memulakan perbualan kita pada pagi ini. Ya, sudah pastinya kita melihat ada beberapa negeri yang sudah pun mencapai imuniti kelompok, khususnya seperti di Labuan. Negeri Sembilan juga sudah pun mula beralih kepada imuniti kelompok dengan lebih 70% sudah pun divaksinasi untuk golongan dewasa. Namun begitu, untuk kita menghentikan stigma negatif terhadap vaksinasi, pada peringkat awalnya, apa yang boleh dikongsikan oleh Encik Fahmi terhadap stigma-stigma yang masih ada dalam masyarakat terhadap vaksin COVID-19 ini? Okey, saya rasa kalau mengikut daripada statistik kita, daripada ketersediaan rakyat Malaysia untuk menerima vaksin, saya nampak peningkatan yang sangat baik. Dan kalau kita boleh nampak secara langsung yang penerimaan vaksin ini sebenarnya agak baiklah dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun begitu, kita tak boleh nafikan yang sebenarnya terdapat juga beberapa stigma negatif yang disebarkan melalui sesetengah golongan yang mungkin boleh bagi impak kepada mereka yang kita panggil sebagai golongan atas pagar. Dia ada kerisauan tentang vaksin, dia mungkin akan terima vaksin, tapi disebabkan oleh stigma-stigma seperti ini boleh menyebabkan mereka tidak menerima vaksin. Okey, ataupun boleh menyebabkan mereka menolak untuk mendapatkan vaksin. Saya rasa itu satu perkara yang perlu diberi perhatian, kerana walaupun mungkin golongan ini segelintir saja, tetapi takut impak dia itu boleh menyebabkan orang yang sebenarnya tak ada apa isu tentang vaksin pun jadi terpengaruh dengan stigma-stigma negatif seperti ini. Cik Fahmi, kalau kita ingin bercerita berkenaan dengan pengaruh ini, rata-ratanya di media antarabangsa yang banyak memberikan laporan bagaimana sebenarnya masyarakat mereka ataupun mereka berada di sana ramai menentang program vaksinasi dan sebagainya. Dan daripada susulan penyebaran berita tersebut, mungkin ialah masyarakat di Malaysia mendapat liputan ataupun membaca tentang berita tersebut dan secara tidak langsung terpengaruh disebabkan faktor-faktor yang mungkin kita tidak boleh elakkan. Jadi pada pandangan Cik Fahmi sendiri, bagaimana cara yang terbaik untuk kita memastikan agar mereka semua ini bersiap sedia dan boleh menapis sekiranya berita-berita tersebut boleh memberikan satu pengaruh yang negatif ataupun tidak terhadap diri mereka? Okey, kita dapat nafikan yang sebenarnya kita hidup di zaman yang kita ada information overload. Terlalu banyak informasi yang sampai kepada kita daripada dalam, daripada luar negara, dan kita tak dapat bezakan sama ada informasi tersebut informasi yang sah, yang sahih, ataupun informasi yang diberikan dengan yang dikeluarkan dengan ada agenda-agenda yang tertentu. Okey. Tapi satu yang kita nampak, yang kita boleh tengok adalah kita jangan tengok saja apa yang mereka buat, tetapi kita tengok apa impak daripada apa yang mereka lakukan. Contohlah kalau kita tengok di luar negara tentang golongan-golongan yang anti vaksin, yang tak nak pakai mask, ataupun yang tak nak jaga SOP, yang kata mereka menuntut kebebasan untuk hak-hak individu. Tetapi kita tengok juga apa kesannya. Kes COVID mereka meningkat, jumlah kemasukan di ICU terutamanya dalam golongan yang tidak divaksin meningkat, jumlah kematian daripada golongan yang tidak divaksin juga turut meningkat. Jadinya walaupun kita mungkin nampak berita-berita tersebut, kita kena lebih bijak untuk analisa berita yang kita terima. Apa impak daripada aktiviti ataupun tindakan yang mereka lakukan terhadap kesihatan diri sendiri dan juga kesihatan terhadap secara kelompok, kesihatan umum. Jadinya kita kena balancekan berita yang kita terima dan kita kena jadi sedikit kritik apa berita yang kita terima dan analisa sedikit apa kesan-kesan selepas daripada berita tersebut keluar.
Ya, Cik Fahmi, ketika ini kita sudah pun mempunyai peraturan untuk beberapa sektor ekonomi yang hanya boleh dibenarkan kepada pelanggan yang sudah pun cukup dos 2 vaksin, dan juga kalau kita lihat dalam tempoh 14 hari itu juga perlu dilengkapkan. Jadi ini memberi petanda bahawasanya mereka yang masih lagi ragu-ragu ataupun masih lagi keberatan untuk mengambil vaksin juga terkesan disebabkan sektor ekonomi itu banyak berada dalam persekitaran hidup mereka. Apakah ini cara yang terbaik untuk kita mengajak ataupun menegaskan supaya setiap individu perlu divaksin sekiranya layak? Okey. Kita perlu sedikit berhati-hatilah dengan mengadakan peraturan seperti ini. Bagi saya peraturan seperti ini adalah penting, terutamanya semasa kita dalam fasa masih lagi meningkatkan program vaksinasi kita. Program vaksinasi kita belum selesai dan kita perlukan peraturan seperti ini bagi lebih menyokong program vaksinasi ini. Jadi orang yang tidak divaksin setakat pada masa ini, mereka ada kekangan-kekangan tertentu untuk pergi ke tempat-tempat tertentu ataupun mendapatkan servis-servis yang tertentu. Okey, tetapi saya rasa pada jangka masa panjang perkara begini perlu dilihat semula. Apa yang penting sebenarnya adalah untuk kita engage dengan golongan-golongan yang menolak vaksin ni, dan kita identify apa kerisauan mereka, apa salah faham yang mereka faham, apa isu-isu yang mereka salah faham, dan kita cuba address concern-concern tersebut, dan kita lihat sama ada ia boleh dibetulkan ataupun boleh mengurangkan kerisauan mereka terhadap isu tersebut. Okey, selain daripada peraturan-peraturan seperti ini, mungkin juga kerajaan boleh menjadi lebih tegas untuk mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang terlalu aktif menyebarkan berita-berita yang palsu sehingga menghasut orang lain. Bagi saya itu isu yang lebih penting yang kita perlu address. Jadi pada pandangan Cik Fahmi sendiri, bagaimana masyarakat sekeliling boleh memainkan peranan untuk memastikan agar stigma negatif ini berkurangan, kerana sekiranya cara yang tidak betul diguna pakai ini mungkin akan menimbulkan sedikit kekecohan, pertelingkahan, terutamanya dalam keluarga, bersama rakan-rakan dan sebagainya. Jadi apakah antara cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk kita mendekati mereka yang mempunyai stigma negatif terhadap program vaksinasi ini? Okey, pendapat saya kita kena identify dulu golongan-golongan yang menolak vaksin ni, sama ada mereka vaksin hesitant ataupun mereka memang begitu tegar untuk menolak vaksin. So kalau ikut guideline yang dikeluarkan daripada WHO pun, apa yang kita perlu address adalah golongan yang hesitant ni. Golongan yang tegar ni adalah sangat-sangat susah untuk kita ubahkan persepsi mereka, dan dia ada bahaya dia bila kita engage dengan mereka yang dia punya idea boleh disebarkan kepada orang lain. Jadinya kita perlu fokus kepada mereka yang hesitant, dan tanggungjawab ini sebenarnya tanggungjawab pada semualah. So sebagai orang awam, kalau mereka tiada maklumat yang tepat mengenai vaksin, apa yang mereka boleh lakukan adalah untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan ataupun kebaikan vaksin adalah dengan cara bercerita tentang pengalaman mereka mengambil vaksin, dan kalau mereka ada close contact dengan orang-orang yang dijangkiti dengan COVID, apa pengalaman mereka. Jika mereka dijangkiti COVID, pengalaman tentang mungkin mereka cuma pada tiada simptom ataupun pada kategori 1 saja, kategori 2. Jadi cerita-cerita seperti ini perlu keluar daripada orang-orang yang telah mengambil vaksin, supaya masyarakat yang masih lagi ragu-ragu tentang kebaikan vaksin dapat menilai daripada cerita-cerita seperti ini. Dan bagi health professional, golongan profesional kesihatan yang ada keyakinan untuk menyebarkan maklumat tersebut, perlulah lebih aktif, tak kisah di mana-mana media, sama ada secara tulisan atau di media sosial ataupun membuat video dan sebagainya, untuk bercerita tentang informasi-informasi yang sahih supaya ia lebih mudah disebarkan kepada rakyat.
Ya, Encik Fahmi, pemberian vaksin ataupun melengkapkan vaksin itu tidak menghalang seseorang itu daripada terjangkit dengan pandemik COVID-19 ataupun tidak menghalang seseorang itu daripada positif COVID-19. Namun ia hanya boleh mengurangkan kesan-kesan buruk yang dibawa oleh pandemik COVID-19 ini. Cuma dalam persoalan apabila ramai yang mempertikaikan ataupun yang cuba untuk membawa naratif yang berbeza apabila mengatakan, walaupun sudah divaksin tetapi masih lagi terkena COVID-19. Jadi bagaimana kita ingin mengubah mindsetting ataupun cara pemikiran ini supaya kita ingin menekankan bahawasanya vaksin bukanlah rawatan tetapi hanyalah sebagai tujuan pencegahan supaya ia tidak terjangkit dan juga untuk mencapai imuniti kelompok. Cik Fahmi. Okey. Saya rasa sebabnya vaksin COVID-19 adalah satu vaksin yang baru dan kita telah terbiasa dengan peranan vaksin bagi penyakit-penyakit sebelum ini, contoh seperti cacar air, polio dan sebagainya, yang mana memang vaksin-vaksin tersebut secara efektifnya telah menghentikan penularan wabak-wabak penyakit tersebut. Tetapi untuk vaksin COVID-19 ini, virus ini sedikit istimewa dan cara sebarannya lebih meluas. Jadinya kita perlu ubah idea tentang vaksin, tentang peranan vaksin. Okey, selain daripada ia mencegah penyakit, tetapi ia juga ia mungkin tidak dapat 100% mencegah daripada kita dijangkiti, tetapi apa yang lebih penting adalah ia dapat menjaga kesihatan kita dan menjaga nyawa kita dengan mengelakkan daripada berlaku komplikasi serius. Okey, kalau kita kena lebih sebarkan statistik ataupun maklumat berkaitan mereka yang telah divaksin dan dibandingkan mereka yang belum divaksin dengan kadar keseriusan apabila mereka dijangkiti dengan COVID-19. Ini statistik yang kita perlu bagi tahu kepada umum untuk menunjukkan walaupun mungkin apabila kita telah divaksin kita masih lagi boleh dijangkiti, tetapi kadar jangkitan tersebut adalah sangat-sangat rendah, komplikasi tersebut sangat-sangat rendah berbanding dengan mereka yang tidak menerima apa-apa vaksin. Jadinya naratif inilah yang perlu kita ajar kepada masyarakat bagi mereka faham tentang peranan vaksin COVID-19 ini. Ya. Dan pastinya untuk kita menyebarluaskan lagi kelebihan dan juga bagaimana sebenarnya fungsi vaksinasi ini terutamanya dalam kita menghadapi pandemik COVID-19, pastinya media massa, media arif perdana seperti kami sendiri RTM sentiasa memberikan maklumat untuk tontonan umum. Tetapi TV saja tidak mencukupi sebab sekarang ini ramai yang sudah beralih ke arah teknologi, ke media sosial. Jadi mungkin Encik Fahmi boleh kongsikan bagaimana sebenarnya teknologi ini boleh diguna pakai secara optimum untuk memastikan agar kita boleh mencapai ataupun memberikan maklumat yang tepat tentang program vaksinasi kepada masyarakat Malaysia. Okay. Saya setuju dengan pendapat tersebut yang mengatakan sekarang ni majoriti rakyat banyak yang mendapatkan maklumat melalui media sosial lah. Cuma satu isu yang bagi saya di media sosial ini mungkin dari sudut kawalannya agak susah, sebab tu kadang-kadang kita nampak information itu terlalu banyak dan dia bercampur dengan information yang sahih dengan information yang kurang sahih. So bagi saya peranan ahli profesional kesihatan ataupun mereka-mereka yang mempunyai kepakaran dalam menganalisa, membaca maklumat-maklumat saintifik, membaca jurnal-jurnal paper dan faham tentang peranan fungsi vaksin ini sebenarnya perlulah lebih aktif secara individu ataupun secara berkumpulan untuk menyebarkan maklumat-maklumat ini di media sosial. Okey, sebabkan kita tak nak information yang terdapat di media sosial itu hanyalah information daripada maklumat-maklumat yang tidak sahih saja. Jadinya maklumat yang sahih perlulah lebih banyak disebarkan berbanding dengan maklumat yang tidak sahih. Jadinya bagi saya peranan ini perlu dilakukan oleh semua. Bagi mereka yang mempunyai kepakaran, perlulah menulis ataupun menyebarkan idea ataupun maklumat tentang vaksin ini kepada orang ramai melalui mana-mana platform yang mereka ada. Apa-apa yang mereka mampu, dipersilakan untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang sahih. Ini untuk memastikan bagi mereka, terutamanya di media sosial, mereka yang follow kita biasanya kenalan kita, yang rapat dengan kita. Sekurang-kurangnya orang yang rapat dengan kita, orang yang kenal kita, tahu benda yang betul dan mereka boleh menyebarkan perkara tersebut kepada orang lain. Ya, sudah pasti platform seperti siaran yang kita bawakan saban hari itu juga sebagai rencana untuk kita membawa dan juga menggambarkan hebahan
khususnya kepada maklumat-maklumat yang sahih dan juga maklumat-maklumat yang diperakui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma Encik Fahmi, ini juga kita nak bercakap lebih lanjut tentang bagaimana kita melihat persepsi masyarakat kita sendiri terhadap apa yang belum lagi dibuktikan sebagai berkesan dan apa yang dibuktikan sebagai berkesan. Contohnya kepada amalan-amalan yang banyak kita lihat tular di media sosial, amalan-amalan tradisional, juga bagaimana beberapa mitos untuk mengubat dan juga merawat pandemik COVID-19 ini lebih dipercayai berbanding kepada perkara yang sudah bersifat klinikal yang sudah pun diuji seperti vaksin COVID-19. Jadi bagaimana sebenarnya kita ingin mengubah kerana ia sudah bertapak dan berkukuh lama dalam pemikiran masyarakat kita buat ketika ini. Okey, saya rasa salah satu sebab kenapa petua-petua ataupun maklumat-maklumat tidak sahih ini keluar adalah mungkin berasaskan daripada kerisauan pesakit itu sendiri. Memang mereka mempunyai kerisauan yang valid, mereka risau tentang penyakit ini, jadi mereka nak mencari langkah-langkah untuk mengelakkan mereka dijangkiti ataupun merawat diri mereka sekiranya mereka telah dijangkiti. Kerisauan itu adalah kerisauan yang betul, yang benar. Maksudnya mereka benar-benar risau tentang kesihatan mereka, tetapi mungkin cara yang mereka digunakan itu mungkin kurang sesuai. Petua ni dia ada beberapa jenis. Ada petua yang okey, maksudnya yang tidak berbahaya kepada diri dan tidak berbahaya kepada orang lain. Ada petua yang mungkin sekiranya dilakukan secara berlebihan mungkin akan boleh menyebabkan komplikasi kepada diri. Jadinya sekiranya anda dijangkiti COVID, sekiranya anda diarahkan untuk kuarantin ataupun risau untuk dijangkiti COVID, yang penting perlu ikut arahan yang dikeluarkan oleh KKM ataupun dapatkan rawatan yang jelas, yang sahih terlebih dahulu. Jumpa doktor sekiranya anda positif, hubungi Kementerian Kesihatan Malaysia, dapatkan nasihat yang betul bagaimana nak pantau kesihatan diri, dan sekiranya anda ingin lakukan petua-petua, dapatkan perbincangan dengan doktor terlebih dahulu. Petua mana yang boleh diikuti, petua mana yang kurang risiko, dan petua mana yang perlu dijauhi. Jadinya perkara-perkara tersebut sekiranya ingin diamalkan, perlulah perbincangan bersama dengan perawat yang sahih. Setakat program vaksinasi yang telah pun dilaksanakan di Malaysia ini, bagaimana pada pandangan ataupun pemerhatian Encik Fahmi sendiri tahap kesedaran ataupun tahap stigma negatif masyarakat tentang program vaksinasi? Sebab sekarang kita ada lihatlah bagaimana sebenarnya program vaksinasi ada memberikan sedikit sinar harapan, pengurangan daripada kes kategori 3, 4, 5, mereka yang berada di ICU, penggunaan wad dan sebagainya. Jadi bagaimana setakat ini kalau pada pandangan Encik Fahmi sendiri, kesedaran masyarakat tentang program vaksinasi dan juga stigma negatif ini, adakah ini berkurangan setakat ini jika dibandingkan sewaktu awal program vaksinasi bermula dulu? Okey. Saya rasa stigma ataupun pandangan negatif masyarakat ini dia akan berubah dari bila program ini lebih ramai orang terima vaksin, lebih banyak impak kesihatan yang kita nampak, pengurangan dari sudut kemasukan ke ward, pengurangan pesakit di ICU. Benda ni semua secara lama kelamaan dia akan mengubah persepsi masyarakat. Mungkin dulu, tapi saya percaya dahulu pun golongan yang tegar menolak vaksin ni tidaklah terlalu ramai. Okey, tetapi apa yang menyebabkan pandangan ini jadi viral, jadi tular adalah disebabkan orang risau. Mungkin apa yang disebarkan oleh mereka tu mungkin boleh jadi betul. Okey, jadi itu yang menyebabkan idea mereka ni tersebar dengan meluas. Dan benda ini kita perlu selesaikan dengan fakta dan buktilah. Dan insya-Allah lama kelamaan dengan perluasan program vaksinasi ini, lebih ramai orang terima vaksin, lebih ramai di sesuatu kelompok itu menerima vaksin, kesan tersebut akan nampak terutamanya di kawasan tersebut. Kita ambil contoh sebagai Labuan lah. Labuan yang satu masa dahulu yang kita kata situasi COVID-nya sangat-sangat teruk, dan apabila program vaksinasi mereka berjalan dengan sangat laju dan sangat efektif, dan kita boleh nampak kesannya sehingga hari ini di mana penularan di sana sangat-sangat kurang, dan
kes kematian ataupun kes komplikasi penyakit COVID yang serius sangat-sangat jarang berlaku di Labuan. Jadinya contoh-contoh seperti ini perlu ditonjolkan supaya lebih ramai orang sedar yang sebenarnya stigma negatif terhadap vaksinasi ini hanyalah sekadar satu andaian yang kita boleh lawan dengan bukti-bukti sedia ada dalam dunia nyata. Sebagai contoh, di negeri-negeri yang telah capai kadar vaksinasi yang sangat tinggi ini. Ya, sudah pasti kalau kita menggunakan ataupun ada setengah golongan menggunakan platform media sosial untuk merancangkan kempen-kempen supaya tidak menerima vaksin, media sosial juga sebenarnya boleh digunakan untuk merancangkan kempen kesedaran tentang kepentingan vaksin. Terima kasih kepada Encik Fahmi Hassan, Pegawai Farmasi Program Perkhidmatan Farmasi kerana bersama dengan kami pada pagi ini untuk bercakap lebih lanjut tentang menghentikan stigma terhadap vaksin COVID-19. Terima kasih Encik Fahmi atas